Baik, bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Ketua Ekonomi Pusat Pendidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari yang bersedia pada ketika ini. Prof, Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Pertama sekali, PKP sudah pun diputuskan 1 Jun bermula. Ini adalah sama seperti PKP 1.0. Sudah pasti banyak industri akan ditutup. Hanya industri-industri asas yang akan berfungsi. Sudah pasti kita melihat kepada bantuan kewangan yang akan disediakan bukan sahaja kepada perniagaan tapi juga kepada rakyat. Itu paling penting. Perkara pertama, moratorium. Sebelum ini kita melihat 2 minggu lepas pun Vanguard mengatakan bahawa blanket moratorium ataupun moratorium keseluruhan ini tidak sesuai kerana ekonomi masih dibuka. Kini akan ditutup sepenuhnya. Adakah sudah tiba masa pihak-pihak bank perlu memberikan moratorium secara blanket ataupun keseluruhan ini? Baik, terima kasih Najib. Kalau kita lihat pengalaman pada PKP 1.0 dahulu pada tahun lepas ya, kita nampak bahawa moratorium yang menyeluruh ataupun blanket ini adalah satu keadaan yang diperlukan kepada selagi apabila kita ingin melaksanakan PKP seperti 1.0. Cuma tempohnya bagaimana kita tidak pasti bagaimana. Kalau ia bergantung pada sejauh lama berapa lama PKP 3.0 ini ataupun total lockdown ini ingin dilaksanakan. Kalau dia mengambil masa sekitar 2 minggu atau 3 minggu, saya kira moratorium menyeluruh selama lebih kurang 3 bulan mungkin dirasakan perlu untuk pasaran ya. Tapi juga penting juga ya Najib, kalau kita cakap pasal moratorium ni berdasarkan pengalaman kita pada tahun lepas ya, kita mahukan satu pendekatan moratorium yang inklusif. Kerana kita lihat pada tahun lepas tu ada walaupun moratorium diberikan tetapi tidak sepenuhnya sampai kepada pihak ataupun golongan sasar. Kita ambil contoh mudahnya, kalau isi rumah yang menyewa rumah ya, menyewa daripada tuan rumah. Jadi ada sebahagiannya tuan rumah yang mendapat moratorium tetapi mereka tidak turunkan moratorium itu kepada pihak penyewa. Maksudnya pihak penyewa masih lagi perlu membuat pembayaran. Keadaan ini kita tidak mahu berlaku. Kalau boleh kita belajar dari pengalaman tahun lepas dan kita mahu moratorium ini jika dilaksanakan perlulah inklusif dan perlu sampai kepada semua lapisan rakyat di luar sana. Okey, itu yang kita lihat situasinya ramai juga mengambil untung atas angin dalam situasi sukar ketika ini. Pada masa sama Prof, kalau kita lihat tahun lepas sekitar 6.4 bilion kos kepada moratorium blanket ini dilaksanakan. Itu tempoh 6 bulan. Kalau 3 bulan sudah pastilah angkanya adalah lebih sedikit untuk pihak bank. Adakah pihak bank kita pada ketika ini mempunyai buffer ataupun penampan yang cukup untuk melaksanakan PKP menyeluruh? Bagi pandangan saya ya, saya kira pihak bank mempunyai kapasiti untuk buat demikian. Kerana moratorium ini bukanlah bermakna bahawa satu keadaan yang mana rakyat ataupun peminjam tidak membayar dalam tempoh 3 bulan. Mereka akan tetap melakukan pembayaran, cuma pembayaran itu dihentikan seketika dan dianjakkan ke tempoh masa akan datang supaya pembayaran bila ekonomi dah baik, mereka dah tumbuh dengan baik, mereka boleh melaksanakan proses tersebut. Dengan mengambil kira kos lepas ataupun situasi menang-menang yang mana rakyat contohnya 3 bulan mendapat moratorium, tetapi 3 bulan moratorium itu kadar bunga itu mereka bayar di masa hadapan. Bukan maksud tidak bayar kadar bunga tersebut selama 3 bulan, tapi mereka tetap akan bayar, tapi bayar dalam masa akan datang. Jadi bagi saya itu situasi menang-menang dalam situasi keadaan sekarang. Prof, seterusnya kalau kita lihat sebelum ini kita ada Aisina, Air Lestari. Kalau kita melihat kepada data yang tersedia mungkin tidak semua pada sesi 1.0 permohonan ini yang memohon berdasarkan dengan jumlah keseluruhan yang diperuntukkan oleh KWSP, hanya sekitar ada lagi baki yang boleh diberikan untuk sekiranya mahu mewujudkan Aisina ataupun Air Lestari 2.0 melihat kepada peruntukan kewangan yang disediakan oleh KWSP. Adakah perlu KWSP dan pihak kerajaan melihat kepada pemberian melalui KWSP ini? Saya konsisten dengan pandangan saya, pengeluaran ataupun kemudahan untuk pengeluaran air sinar ataupun air lestari ini diberikan itu sebagai dipertimbangkan sebagai itu pilihan terakhir kerajaan ya dalam tempoh sekarang ini untuk mengurangkan tekanan impak kepada ekonomi apabila kita melaksanakan PKP
total lockdown ini, bagi pandangan saya permulaannya perlulah datang daripada pihak kerajaan terlebih dahulu. Dan jika pihak kerajaan menghadapi kesukaran di masa depan, kesukaran dari sudut kecairan, keuangan dan sebagainya, maka pada ketika itu barulah kita mempertimbangkan untuk kemudahan air lestari ataupun air sinar ini. Kerana bagi pandangan saya, air lestari atau air sinar ini adalah pertahanan terakhir rakyat dari sudut keuangan mereka. Prof, terakhir sekali, apa lagi bentuk penambahbaikan bantuan kewangan yang perlu dilakukan pada pusingan 2.0 ini melihat kepada apa yang kita laksanakan pada tahun lepas? Pada pandangan saya, program upah subsidi atau PSU itu sangat efektif ya, sangat menyelamatkan banyak golongan pekerja dan juga mengurangkan pengangguran di dalam ekonomi ketika mana PKP dilaksanakan. Pada pandangan saya, pertimbangan untuk PSU ini diperkenalkan semula adalah sangat wajar dalam keadaan sekarang, tapi dalam masa yang sama mungkin ada penambahbaikan juga ya. Kita lihat PSU yang terdahulu adalah hanya kebanyakannya memberi manfaat kepada golongan mereka yang bergaji. Tapi kita kena ingat juga mereka apabila ekonomi ditutup sepenuhnya, mereka yang bekerja sendiri, peniaga-peniaga kecil di luar sana, mereka tidak mendapat manfaat PSU ini. Jadi bantuan yang berbentuk yang seperti saya beritahu di awal tadi, inclusivity itu perlu ada juga untuk membantu mereka ini, Najib. Prof, sedikit sahaja kalau boleh kita sentuh sedikit aspek ekonomi, akhirnya kita kembali semula kepada PKP penuh. Bermakna adakah sudah boleh kita melihat kembali unjuran pertumbuhan ekonomi sehingga 6% itu tidak akan tercapai tahun ini? Kalau ini berlaku ya dan akan berlaku dalam masa terdekat ini PKP yang total lockdown ni, dan kita tidak pernah pun bila kita buat unjuran pada tahun lepas ya untuk pertumbuhan KDNK kita tahun ini sekitar 5.5 sekitar 6% lebih tak silap saya itu kita tidak mengambil kira pengaruh total lockdown ini. Jadi apabila ini berlaku, kita kena perlu revise semula unjuran kita, bukan juga unjuran KDNK itu ya, malah unjuran pengangguran, unjuran kehilangan pekerjaan kita perlu melihat semula kerana ini akan memberi impak pada ekonomi 2021 dan juga ekonomi akan datang 2022 dan 2023. Impaknya seperti yang kita tahu pada tahun lepas apabila ekonomi itu ditutup sepenuhnya dan hanya membenarkan sektor-sektor tertentu saja untuk beroperasi, impaknya sangat besar pada ekonomi dan untuk memulihkannya bukan memerlukan tempoh masa yang singkat, memerlukan tempoh masa yang panjang.